Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita sekali lagi berada di dalam masjid yang mulia ini, bersama-sama kita mengabadikan masa yang Allah bagi antara Maghrib dan Isya ini dengan kita ingat memperingati antara satu sama lain. Karena ingat memperingati itu memang diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wa zakir, dan beri oleh kamu akan peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pada malam ini saya nak bagi peringatan pada diri saya dan juga pada tuan-tuan dan perempuan tentang tugas kita hidup dalam dunia. Kenapa Allah jadikan kita? Apa tugas kita? Apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita tinggalkan? Lepas itu ke mana kita? Bila kita kembali kepadanya nanti, apa akan jadi? Itu kita nak fikir tentang itu. Itu yang ingat peringatan, memperingati diri kita. Apa akan jadi? Kita buat baik, macam mana cara balasan baiknya? Kita buat jahat, macam mana Allah nak balas dengan kejahatan? Itu nak kita fikir yang itu. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembicaraan kita. Bulan sudah kita cerita bahawa iman tu boleh bertambah dan boleh berkurangan. Ada ayat-ayat je yang katakan iman tu boleh bertambah, boleh berkurangan. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah surah Ali Imran. Ya. Yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami bertambah iman mereka. Jadi boleh bertambah. Dan kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka, bertawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Itu tanda iman tu. Boleh bertambah, boleh berkurangan. Untuk malam ni kita sambung. Macam mana nak bagi iman tu bertambah? Kita semua nak beriman. Tak ada siapa nak kurang iman tu. Siapa yang nak hilang iman tu. Siapa yang nak kosong imannya. Kita nak bertambah iman tu. Sehingga boleh melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan boleh meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Kita nak iman bertambah. Biar dia sentiasa Yazid terus bertambah. Jangan yang terus berkurangan. Jadi kalau nak menambahkan iman, ada 3 sebab. 3 perkara yang boleh menjadikan iman itu bertambah dan boleh menjadikan iman itu kuat, tegap dan sungguh-sungguh. Kalau tidak beriman, tanda tak apalah. Nak jadi kafir, itu pulang mereka. Pulang. Kerana Allah dah khabar dalam Quran. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Setiap minggu baca Imam. Surah Al-Insan. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Pulang pada kamu. It is all up to you. Nak jadi orang syukur ni jalannya, beriman dan beramal saleh. Nak jadi orang kufur ni jalannya, ingkar dan maksiat. Ada belakang jalannya. Nak syurga ni jalannya, nak neraka ni jalannya. Terpulang kepada kita ya. Kita diberi kuasa untuk memilih. Untuk malam ni kita hendakkan iman kita ni kuat. Kita hendakkan iman kita ni bertambah. Kita hendakkan kita dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman dan dimasukkan dalam syurga kerana iman kita. Itu yang kita hendak tu. Itu yang kita doa tu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Dan masukkanlah kami dalam syurga dengan imannya. Jadi, yang pertama, nakkan kuat iman tu kena ada ilmu. Nak kenal Tuhan tu. Nak ada ilmu. Nombor satunya ilmu akidah lah. Kalau tak kenal Tuhan, macam mana kita nak takut dengan dia? Macam mana kita nak sayang pada dia? Macam mana kita nak memuliakan dia? Kerana kita tak kenal. Jadi kena kenal dulu. Sebab itu kena mengaji tauhid dulu nombor satu. Kena kenal sifat-sifat Allah tu macam mana. Yang kita dah ngaji tu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam dan semua tu nak kenal tu. Dan mesti ada berilmu. Tengok apa dia mulanya berilmu yang pertama. Menambahkan ilmu satu sebab yang boleh menambahkan iman. Siapa ada kitab buka muka surat. Mana dia? Muka surat, mana kira muka suratnya? Mana? 267. Muka surat 267. Yang ada kitab lah. Tapi bukan semua ada kitab pun. Banyak yang tak ada. Yang ada kitab, tok guru je. Yang bodohnya tok guru je. Yang lain semua pandai. Tak payah kitab. Tok guru nak ada kitab. Menambahkan ilmu satu sebab yang boleh menambahkan iman dan keyakinan. Iman tu kena 100%. Nak ada yakin betul-betul. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. 100%. Itu iman Jangan ada syak, jangan ada zon. Syak tu 50% percaya, 50% tak percaya. Itu syak. Zon banyak percaya, sikit tak percaya. Tak sah lagi, tak boleh lagi. Lebih lagi waham tu banyak tak percaya. Dia percaya sikit je. Lagi tak boleh. Dia nak 100% Dan keyakinan tu yakin betul-betul.
Berkata Jundub bin Abdullah, ni apa, ulama besar, Jundub bin Abdullah. Apa kata? Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, atau lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar. Kata dia Jundub apa? Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ya, yang kata itu Abdullah bin Umar juga sahabat-sahabat Nabi yang lain mengatakan itu juga. Apa kata dia? Kami mempelajari iman dan kami mempelajari Al-Quran, lalu bertambahlah iman kami. Kalau belajar ilmu, tambahlah iman tu. Dia sedar Allah tu Maha melihat, dia sedar Allah tu Maha mendengar, dia sedar Allah tu Maha mengetahui. Dan segala-galanya yang dimiliki Allah tu sempurna, penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, ilmunya semua saja dia tahu belaka. Dan dia melihat bukan dengan mata, dia mendengar bukan dengan telinga. Dengan dia sifatnya tu basar, sifatnya tu sama. Dia ilmu tu tak ada macam kita. Kita ni dulu tak tahu, lepas tu belajar baru tahu. Tapi ilmu Allah sentiasa tahu je. Dari azali lagi sampai hari kiamat, tak habis-habis, tak berhenti-henti, tak lupa-lupa. Itu ilmu Allah. Apa saja Allah tahu. Allah tahu ilmu tentang dirinya sendiri yang wajib. Mana rupanya, macam mana keadaannya, macam mana kesempurnaannya, semua Allah tahu. Kita, yang kita tahu tentang Allah apa? Zat yang wajibul wujud, itu je. Zat yang wajibul wujud, yang mesti ada. Keadaannya kita tahu. Mana rupanya, besar mana, tinggi mana, kita tahu. Yang kita tahu apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak menyerupai mana-mana sesuatu, dan mana-mana sesuatu pun tidak menyerupai dia. Itu je kita tahu. Tapi Allah tahu lagi. Allah tahu tentang yang diri dia sendiri. Allah tahu yang mustahil, Allah tahu. Benda yang tak ada, Allah tahu. Benda yang menyerupai dirinya, tak ada benda tu, tapi Allah tahu. Itu ilmu Allah, meliputi segala itu. Yang dipanggil syarikul bari. Benda-benda yang menyerupai dia. Benda tu tak ada. Kita benda tak ada, tak tahulah. Kawan-kawan kita yang tak hadir malam ni, kita tak tahu di mana dia. Tapi Allah tahu. Lebih-lebih benda yang harus. Benda yang harus apa? Selain Allah, semua harus belakang. Semua Allah tahu. Yang harus, gunung tu harus, matahari tu harus, pokok tu harus, manusia tu harus, malaikat tu harus. Apa saja selain Allah itu namanya harus, atau alam, atau makhluk, atau mungkinat, mana-mana yang tak apa. Selain Allah Ta'ala, semua Allah tahu. Kita yang harus tu nampak, kita pun tak tahu. Siapa tahu? Keliling masjid ni ada berapa batang pokok? Siapa tahu? Angkat tangan. Keliling masjid ni ada berapa batang pokok? Siapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Itu pokok besar nampak. Daun berapa belas? Keliling masjid ni. Pada pokok-pokok tak ada berapa belas daun. Siapa tak tahu? Tapi Allah tahu belakang, ya. Itu dari ilmu Allah berbanding dengan ilmu makhluk. Itu dia kena tambah ilmu. Jadi kena belajar. Kami mempelajari iman dan kami mempelajari Quran, lalu bertambahlah iman kami. Rajin baca Quran, bertambahlah iman tu, ya. Jangan malas baca Quran. Yang dimaksudkan dengan mempelajari di sini ialah belajar macam mana? Mengenal Allah. Tahu Allah Maha melihat, mengenal, kenal betul-betul, makrifah. Kenal betul dengan Allah. Kenal bahawa Allah itu Maha melihat, tak dengan mata, jauh pun nampak, dekat pun nampak, besar pun nampak, kecil pun nampak, halus pun nampak, tersembunyi pun nampak, yang nyata pun nampak. Itu penglihatan Allah berbanding dengan penglihatan kita. Iaitu mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Kita kenal nama-namanya. Kita tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, nama Allah yang sebenarnya ada 3,000. 3,000 nama. 1,000 hanya malaikat aja tahu. 1,000 lagi hanya nabi-nabi aja tahu. Dah 2,000.
300 nama-namanya ada terdapat dalam kitab Taurah. 300 lagi terdapat dalam kitab Injil. 300 lagi terdapat dalam kitab Zabur. 300, 3 kitab dah 900. Tadi 2000, 2900. Tinggal berapa? Ya Allah, dah kata mengira. Nama Allah semua ada 3000. Ini dah ada 2900. Tinggal berapa lagi? Tinggal 100 lagi. Ya Allah, dia tidak ngaji matematik Allah. Tinggal 100 je lagi. 99 nama ada terdapat dalam Al-Quran yang kita kenali dengan nama Asmaul Husna. Yang kita selalu nyanyi itu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada 99 nama. Tinggal 1 nama lagi yang kita tak tahu. Itu rahsia Allah Ta'ala. Allah yang tahu. Satu lagi nama tu. Lain siapa tak tahu. Manusia tak tahu, malaikat tak tahu, Nabi tak tahu, Rasul tak tahu, jin tak tahu, siapa pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Ya. Itu kena belajar tu. Ya. Kena kenal. Ya. Dengan mempelajari di sini ialah yang pertama mengenal Allah, iaitu mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nama Allah tu tak sama dengan nama yang lain. Begitu juga. Sifat-sifatnya. Sifat Allah tu. Nama boleh serupa, tapi tak sama. Allah ada ilmu, kita pun ada ilmu, tapi serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Allah melihat, kita pun melihat, tapi serupa ke penglihatan kita dengan penglihatan Allah? Allah mendengar, kita pun mendengar. Serupa ke pendengaran kita dengan pendengaran Allah? Kena ngaji tauhid lah. Baru tahu. Itu sifat-sifatnya. Dan juga perbuatan Allah. Tengok perbuatan Allah. Tak ada kekurangan. Tak ada kecacatan. Sempurna apa yang Allah lakukan. Ya? Perbuatan manusia, kita tengok mentakar baru buat. Baru buat mentakar, sudah rosak. Sadar berjalan. Itu kalau manusia yang buat. Ya? Kalau Allah, yang matahari. Allah cipta matahari, ada pewarna rosak. Matahari itu ada pewarna lambat bangkit naiknya. Ada pewarna hilang cahayanya. Itu Allah cipta. Baru satu tu baru matahari. Bulan, bintang, gunung, sungai. Hebat dia penciptaan Allah Ta'ala. Ya? Itu kena kenal tu. Kena kenal Allah tu. Bahawa apa saja yang ada pada Allah tu semua sempurna. Perfect. Tak ada kekurangan, tak ada kecacatan. Ya? Tak ada kelemahan. Itu Allah. Kemudian Rasulullah. Mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengenal syariatnya. Allah dah datang kalimah hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu Allah datangkan hukum itu untuk membantu kita menjalani kehidupan. Wajib artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Jangan tinggalkan. Banyak benda wajib kena buat. Haram artinya dibuat dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan, jangan buat. Yang haram. Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Yang sunat. Ini kadang-kadang kita mendengar yang sunat tu juih, tapi buatlah sunat tu wajib, sunat je. Itu yang tak nak buat tu. Yang sunat tak nak buat. Puasa sunat tak nak buat. Zikir sunat tak nak buat. Pasal? Mengatakan sunat je, bukan wajib ni. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Itu yang makruh. Ada orang boleh dengar makruh tu jual, dia bilang lah makruh bukan haram, makruh aja. Padahal makruh tu Allah benci. Kalau Allah benci, malaikat suka kan? Kalau Allah benci, nabi-nabi suka kan? Kalau Allah benci, wali-wali suka kan? Kalau Allah benci, sahabat-sahabat suka kan? Semua benci. Tak suka, cuma tidak didenda, tidak dihukum. Itu aja. Itu yang makruh. Allah benci.
Dia kena buat tu. Allah datangkan hukum kepada Rasul-Rasul tu. Semua Rasul-Rasul tu ada hukum belakang. Mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengenali syariatnya, nak tahu hukumnya. Wajib apa, haram apa, sunat apa, makruh apa, harus apa. Itu syariat kena. Manhaj itu kaedah. Cara-cara kita menjalankan hukum Allah Taala itu namanya manhaj. Dan ajaran baginda. Apa ajaran baginda tu? Kena kaji hadis lah. Kenapa yang Rasulullah buat tu kita ikut? Kerana baginda tu ada orang yang terbaik. Akmalan nas. Khalqan wa khuluqan. Zazatin wa sifatin saniyah, kata Allah. Allah, Rasulullah tu semulia-mulia manusia. Sesempurna manusia. Paling sempurna. Wajahnya sempurna. Cantiknya sempurna. Sifatnya sempurna. Akhlaknya sempurna. Sampai Allah puji akhlaknya. Allah puji akhlak Nabi dia tu. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Allah puji akhlak Nabi Muhammad tu. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling tinggi. Allah puji akhlak Nabi Muhammad. Ditanya isterinya Aisyah, macam mana akhlak Nabi Muhammad tu? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu ialah akhlak Al-Quran. Tengok Quran dalam bentuk kehidupan, tengok kehidupan Rasulullah. Dia ikut Quran je. Itu dia akhlak Nabi ya. Yang terbaik. Sebab itu disuruh kita ikut dia, kerana dia manusia yang terbaik. Guru yang terbaik. Pemimpin yang terbaik. Suami yang terbaik. Ayah yang terbaik. Peniaga yang terbaik. Pemerintah yang terbaik. Semua terbaik belakang dia tu. Betul Allah suruh kita ikut dia. Kerana dia adalah orang yang terbaik. Kalau dia tak terbaik, Allah tak suruh kita ikut. Allah kata, Allah kata macam mana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang paling baik. Kena tu. Itu kena belajar ya. Ajaran baginda, mempelajari riwayat hidup baginda, kena belajar riwayat hidup tu macam mana, asalnya macam mana, dia mengaji di mana, perniagaan di mana, apa suami isterinya siapa, kena belajar lah cara hidup baginda. Sudut ibadatnya macam mana, semayang baginda, macam mana pemurahnya baginda, macam mana beraninya baginda, macam mana tegasnya baginda, kena belajar semua tu ya. Riwayat hidup baginda, sudut ibadahnya, jihadnya, dan muamalahnya, macam mana dia berniaga, macam mana dia menjaga untung, sampai tertarik majikannya pada dia. Masa itu majikannya ialah Khadijah, wanita paling kaya di Mekah ketika itu. Dia je menjaga untung. Yang lain tak ada macam dia punya untung. Oleh kerana itu dia tertarik dengan Muhammad, dia pun pinang Nabi Muhammad, suruh jadi suami dia. Nabi Muhammad pun terima, kahwin dengan Khadijah wanita yang paling kaya di Mekah ketika itu, jadi isteri dia. Habis harta Khadijah tu dibelanjakannya di jalan Allah. Tak pernah rungut-rungut Khadijah, masa muka pun tak pernah, sentiasa senyum, manis, layan suami dengan baik. Itu Khadijah dengan apa, suami yang terbaik dia lah. Kemudian mengenali Al-Quran, iaitu mengetahui isinya, yang mengandungi berita. Kena Quran tu, yang pertama kena belajar membacanya. Quran tu kena baca betul-betul. Saya menyuruh Tuhan ngabar betul, jangan main langgar je, alif besar orang tanya tak kena. Kadang-kadang sakit telinga dengarnya, patut dengar tak dengar, patut tak dengar dia dengarnya, patut panjang dia pendeknya, patut pendek dia panjangnya, pun tak belajar. Belajar oleh Quran ni. Jadi mengenali Al-Quran, iaitu mengetahui isinya, apa yang terkandung dalam Al-Quran tu kena tahu. Mengetahui isinya, yang mengandungi berita. Ada cerita-cerita dalam Quran tu, cerita Fir'aun ada, cerita Nabi Yusuf ada, cerita Namrud ada, cerita Qarun ada, cerita Haman ada,
cerita macam-macam ada cerita dalam Quran tu. Berita-berita. Ya? Dan apa? Perbandingan Nabi itu dengan yang memusuhi Allah. Bandingkan Nabi Muhammad itu dengan Fir'aun. Bandingkan Nabi Muhammad itu dengan Namrud. Bandingkan Nabi Muhammad itu dengan Haman dan sebagainya. Perbandingan. Kemudian pengetahuan. Nah, ada pengetahuan. Nabi itu tahu je. Ini jadi ubat. Ini memberi manfaat. Yang ini memberi mudarat. Nah, Nabi tahu je. Padahal Nabi itu bukan pergi sekolah pun. Dia bukan ada apa kelulusannya. Tapi dia tahu semua. Nah, dia UPSR pun tak ada. Tapi orang PhD belajar dengan dia. Nah, dia tahu semua tentang kejadian manusia. Dia tahu di mana ayam mani itu bercantum dengan benih perempuan dia apa tu, maka jadilah darah beku. Darah beku jadi segumpal daging, dikelilinginya tulang dan sebagainya, jadilah manusia. Semua dia tahu lah ke? 40 hari mani itu berjalan dari seluruh darah itu mengelilingi darah wanita. Nah, kemudian bersatu dengan benih wanita 40 hari, jadilah darah yang beku. Dari darah beku jadi daging dan sebagainya. Semua dia tahu. Ya, orang-orang cendekiawan, intelek yang bijak pandai, semua mengkaji. Betul ke tak ajaran dari Nabi Muhammad tu? Nah, betul ke tak? Jadi lagi dikaji, lagi kagum, lagi dikaji, lagi heran, lagi dikaji, lagi mereka terkejut bahawa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semua betul belaka. Sikit pun tak ada yang salah. Sikit pun tak ada yang menyeleweng. Padahal Nabi bukan belajar, bukan pergi sekolah, bukan ada SAP, bukan ada UPSR, bukan ada SPM, apa pun tak ada. Tapi PhD belajar dengan dia. Intelek semua belajar dari dia. Cendekiawan semua belajar daripada dia. Itu dia hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Perbandingan, pengetahuan, pengajaran dan pengukuran baik dan jahat. Ya, nak tahu mana yang baik, nak tahu mana yang jahat, ikut cara Islam. Itu aja. Ikut kata Nabi. Bukan ikut otak kita. Otak kita kadang-kadang kita ingat baik, rupanya jahat. Kita ingat bagus, tapi rupanya tak bagus. Kalau ikut otak kita ni. Itu dalam Islam ada buat panduan. Mana yang bermanfaat ikut, mana yang memudaratkan tinggalkan. Kerana Islam tu menentukan segala-galanya. Ya, kena belajar tu. Kalau kita tak tahu. Itu pengukuran baik dan jahat ikut Islam. Kerana asal iman ialah itu apa asalnya? Mengaku uluhiyah. Mengaku Allah sebagai Tuhan. Uluhiyah itu ketuhanan, mengaku uluhiyah Allah dan sifat kesempurnaannya yang layak baginya. Allah itu sifatnya sempurna belaka. Penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, ilmunya sempurna. Apa saja sempurna. Kekuasaannya sempurna, kemuliaannya sempurna. Tak ada apa yang kekurangan dari segi Rasulullah. Itu yang disebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila kita sebut subhanallah tu, kita puji Allah. Kita sucikan Allah tu. Maha suci Allah dari sebarang kekurangan. Maha suci Allah dari sebarang kecacatan. Maha suci Allah daripada sebarang kepincangan. Maha suci Allah daripada sebarang kelemahan. Itu kita mensucikan Allah, ya. Jadi pengukuran baik dan jahat tu Islam yang tahu. Itu uluhiyah. Mengaku uluhiyah Allah dan sifat kesempurnaannya yang layak baginya. Memang layak pun. Allah tu sempurna sekali-galanya. Ilmunya sempurna, penglihatannya sempurna. Apa yang Allah nampak? Jauh pun nampak, dekat pun nampak, yang tersembunyi pun nampak, yang terserlah pun nampak. Yang besar pun nampak, yang rendik pun nampak, yang tersorok pun nampak, yang dalam tanah pun nampak. Semua dia nampak. Itu sempurnanya penglihatan Allah berbanding dengan penglihatan kita. Penglihatan kita, saya dalam masjid nampak tuan-tuan yang depan saya ni, tapi saya tak kenal mana satu. Yang ni siapa, tak tahu.
malam aja. Kerana tak sempurna. Penglihatan saya tak sempurna. Tapi Allah sempurna. Elok aja. Apa saja yang ada pada diri kita semua Allah tahu. Semua Allah nampak. Kecil ke, besar ke, jauh ke, dekat ke, semua Allah nampak. Ha? Itu sempurnanya penglihatan Allah Ta'ala. Itu ke pendengaran Allah Ta'ala. Ya. Sempurna. Dia tahu je. Dengar je dia. Nyata, terang. Tak ada terselindung. Kita kalau jauh tak dengar. Orang cakap di pekan tu kita tak dengar. Tapi Allah dengar. Di mana pun kita cakap Allah dengar. Kita bercakap di Afrika Allah dengar. Kita berkata di Australia Allah dengar. Kita bersembang di England Allah dengar. Kita bercerita-cerita di Kanada Allah dengar. Semua Allah dengar. Tak ada pun yang tak pernah Tuhan tak dengar ya. Hebatnya, sempurnanya pendengaran Allah. Tak pakai telinga apa tu. Allah hanya mendengar dengan sifat sam'un atau sama'. Allah melihat dengan sifat basar, bukan dengan mata. Allah hidup dengan sifat al-hayyu, bukan dengan nyawa. Allah tak perlu ke nyawa. Nyawa itu Allah cipta dan bagi pada manusia, maka hiduplah manusia. Faham keadaan ini? Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hiduplah jin. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung, dan seterusnya. Itu sifat Allah itu sempurna belaka. Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada kecacatan ya. Jadi kena ikut betul-betul ya. Kerana Allah itu sempurna belaka. Itu uluhiyah ya. Mengaku uluhiyah Allah dan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya. Kemudian mengaku kerasulan Nabi Muhammad, mengaku bahawa Nabi itu Rasul. Kerasulan Nabi Muhammad dan ajaran yang baginda bawa datang daripada Tuhannya. Apa yang dia bawa baginda itu dari Tuhan. Kerana dia bercakap bukan ikut otak dia, bukan ikut nafsu dia. Dia bercakap apa yang diwahyu oleh Allah Ta'ala pun dia bercakap. Allah khabar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Kamu tu tidak akan bercakap, dia tu tidak akan bercakap mengikut hawa nafsunya, tapi apa yang diperkatakannya adalah dari wahyu yang diwahyukan. Itu Nabi. Dia apa yang berkatakan semua dia datang dari wahyu, bukan reka-reka. Bukan ikut otak, tak ada. Bukan ikut hawa nafsu lagi, tak ada ya. Itu Rasul ya. Dan ajaran yang baginda bawa datang daripada Tuhannya dengan pengakuan yang ringkas, iaitu dengan mengucapkan kalimah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucap. Kalau orang tu tak beriman, nak jadi orang beriman kena mengucap, kena ada asyhadu tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia diterima sebagai orang beriman itu. Kadang mengucap tak betul ya. Dalam sembahyang asyhadu apa asyhadu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada asyadunya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dur ya, bukan dar. Ya, dengar dulu. La ilaha illallah sambung Muhammadur Rasulullah. Bukan Muhammadar Rasulullah, tak betul. Kalau ada anna baru dia dar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dar. Ini dah kadang-kadang dengar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak betul tu. Alright, sudah bunyi. Nanti kita akan berhenti situ insya-Allah ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dah cukup dah bunyi. Tu bila mudah menunggu tu. Nunggu perintah saja. Jangan bang dulu. Saya doa dulu. Jangan azan dulu. Lepas itu kan berazan. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang?
Bagi peluang. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada nak tanya juga. Maknanya dapat belakang lah. Itulah yang hebatnya Batu Gajah ni. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Nah, mana cari? Hanya ada di Masjid Tuh Puan Besar Khadijah Batu Gajah. Ya. Sudah bunyi dah tu. Dah 2 kali bunyi tadi itu bunyi besar tu. Nah, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala